Bismillahirrahmanirrahim. Edisi 6. Terangilah kegelapan itu. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 122 bermaksud, dan apakah orang yang sudah mati, kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gelita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Jika kita perhatikan, Allah SWT menceritakan tentang dua jenis manusia. Jenis yang pertama ialah orang yang telah mati hatinya dan dia terus berada dalam keadaan yang sedemikian. Orang jenis yang kedua ialah orang yang pada awalnya telah mati hatinya dan kemudiannya Allah SWT memberikan cahaya yang terang dan dengan cahaya itu dia kemudiannya berjalan di tengah masyarakat manusia untuk menyebar luaskan lagi cahaya tersebut. Dia kemudiannya mengusahakan orang lain untuk menjadi sama seperti dirinya. Menurut tafsir Al-Qurtubi, ayat ini adalah berkenaan dua orang manusia yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar mendapat petunjuk Allah SWT, iaitu Umar Al-Khattab dan Abu Jahal. Akhirnya Allah SWT telah memilih Umar untuk mendapat cahaya ataupun taufik dan hidayahnya. Sedangkan Abu Jahal dibiarkan terus berada di dalam keadaan gelap gelita. Daripada perbahasan mengenai ayat ini, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahawa pada hakikatnya, jika kita tidak mendapat petunjuk Al-Quran, maka kita akan berada di dalam kegelapan. Sungguh, Al-Quran itu penyuluh. Allah SWT sendiri telah menamakan Al-Quran itu sebagai cahaya. Terdapat banyak ayat yang Allah firmankan bahawa Al-Quran merupakan cahaya. Antaranya adalah di dalam surah An-Nur, surah ke-24, ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-40. Begitu juga dalam surah Taghabun, surah ke-64, ayat ke-8. Pengulangan-pengulangan ini menunjukkan penegasan oleh Allah SWT untuk menyampaikan maksud bahawa Al-Quran itu merupakan cahaya dan pentingnya kita untuk meraih cahaya tersebut. Persoalannya ialah bagaimanakah caranya untuk kita mendapatkan cahaya tersebut? Tak lain tak bukan ialah kita perlu kembali mengkaji Al-Quran. Kita perlu kembali benar-benar menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Tak cukup dengan itu, kita perlu melakukan seperti apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan menyampaikannya kepada masyarakat. Apa yang terlihat dalam perkembangan masyarakat kita sekarang adalah jauhnya mereka berada dalam kegelapan. Kerana apa? Kerana masyarakat kita tak mahu kembali kepada Al-Quran, tak mahu menjadikan Al-Quran sebagai pemandu dan tak mahu menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai penerang hidupnya. Sehingga mereka terus berada dalam kegelapan. Ditambah pula dengan Ghazwul Fikr, iaitu perang pemikiran yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam untuk menjauhkan umat Islam daripada cahaya Allah SWT. Seperti yang sudah dibahas pada edisi yang terdahulu. Semua ini menjadi faktor-faktor penyokong yang sangat dahsyat yang membimbing mereka untuk terus kekal dalam kegelapan. Kesannya, kita lihat saja masyarakat kita sekarang. Hidupnya dipenuhi dan dihiasi dengan kemewahan yang melimpah ruah, mempunyai pangkat yang tinggi, pendapatan yang sangat luar biasa lumayan, tapi hidup menderita. Banyak kes penceraian yang berlaku. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh JAKIM, terdapat 27,116 kes penceraian pada tahun 2009 saja. Orang Islam di Malaysia pada tahun 2009 bercerai setiap 15 minit. Kadar kelahiran anak luar nikah juga semakin memberangsangkan kerana telah meningkat daripada 3 kelahiran sejam sejak tahun 2000 hingga tahun 2008 kepada 5 kelahiran sejam sejak 2008 hingga 2010. Begitu juga dengan gejala mat rempit, bosia, bohjan dan pelbagai gejala yang sangat meremuk luluhkan hati kita. Takkah kita melihat dan menyedarinya? Semua perkara ini, iaitu Ghazwul Fikr, terjadi tak lain dan tak bukan kerana jauhnya masyarakat kita daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Musuh-musuh Islam memang dengan sengaja merancang dan menyusun supaya kita menjadi bodoh dan menjauh daripada akhirat. Maka menjadi tugas kita semua untuk memperbaiki keadaan ini. Seperti yang telah kita bahas berdasarkan surah Al-An'am
ayat ke-122 tadi, Allah SWT tidak meminta kepada kita supaya hanya mendapatkan cahaya dan kemudian cahaya itu dibiarkan menerangi diri kita seorang diri. Tetapi Allah SWT menuntut supaya apabila kita mendapat cahaya setelah kita mula kembali mengkaji Al-Quran, setelah kita ditarbiyah dengan Al-Quran, setelah kita ditarbiyah dengan sunnah Rasulullah SAW, setelah hidup kita ni mula berada dalam cahaya Islam, yang ini cahaya kebahagiaan yang sebenar-benarnya, maka ketika itu kita dituntut untuk menyebarluaskannya. Itu sebabnya apabila kita telah mendapat cahaya Allah SWT, menjadi tugas kita untuk kemudiannya menyebarluaskannya tanpa mempedulikan siapa pun kita, walaupun kita seorang doktor. Kerana amanah Allah SWT ke atas seorang doktor bukan hanya untuk mengubati fizikal pesakit, tetapi kita lebih jauh dituntut untuk memulih dan menyembuhkan akidah serta ruhiyah umat Islam yang sedang berada dalam keadaan yang sangat kritikal. Kewajipan itu tetap terletak di atas bahu kita, walaupun kita tidak berstatus seorang ustaz ataupun pelajar dalam bidang syariah. Masyarakat di Malaysia saat ini masih belum mampu dan masih belum dapat terima hakikat bahawa semua individu adalah bertanggungjawab untuk menjadi seorang da'i. Tak kira walaupun dia seorang doktor ke, seorang jurutera ke, seorang accountant ataupun mereka tak belajar langsung dalam bidang syariah. Tak dinafikan bahawa memang sudah ada sebahagian daripada masyarakat kita yang boleh menerimanya. Namun masih ramai dalam kalangan masyarakat kita, bahkan mungkin orang yang terpelajar pun masih menganggap bahawa seandainya seseorang itu tidak belajar dalam bidang agama, maka dia tidak mempunyai kelayakan untuk bercakap dalam bidang agama. Sedangkan, kalau kita lihat sejarah para Rasul dan Nabi, Rasulullah SAW sendiri pun bukanlah seorang yang berlatar belakangkan ulama ataupun ilmuwan agama. Pada waktu kecil, beliau adalah pengembala kambing dan kemudian pergi ke Syam untuk memperdagangkan barang Sayyidatina Khadijah. Nabi Isa seperti diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-110. Beliau adalah seorang doktor yang mampu menyembuhkan penyakit katarak sejak lahir, iaitu orang yang buta sejak dalam kandungan, dan penyakit sopak yang hanya boleh diubati oleh ophthalmologist, iaitu pakar mata, ataupun dermatologist, iaitu pakar kulit. Ini menunjukkan bahawa Nabi Isa adalah seorang doktor. Begitu juga dalam surah Taha ayat ke-17 dan yang ke-18. Nabi Musa adalah penternak yang berjaya. Beliau telah berjaya mengembangbiakkan ternakan Nabi Shu'aib sehingga beliau akhirnya dinikahkan dengan anak Nabi Shu'aib. Pada saya, Nabi Musa adalah seorang veterinar. Nabi Dawud dalam surah Sabah ayat ke-10 dan ke-11, beliau dapat melunakkan besi yang hanya dapat dilakukan oleh seorang jurutera mekanikal. Begitu juga Nabi Nuh dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-23 hingga ke-30. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal di bawah pengawasan Allah dan Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan Nabi Nuh mempunyai ilmu asas membuat kapal atau kebolehan seorang marine engineer, iaitu jurutera kelautan. Daripada contoh-contoh yang saya berikan ini, dapat kita perhatikan bahawa para Nabi itu ditakdirkan oleh Allah bukanlah daripada golongan para ulama atau ilmuwan seperti yang kita faham pada hari ini. Allah mentakdirkan mereka adalah orang biasa yang sama seperti kita. Kemudiannya bahkan mungkin memahirkan diri dalam bidang-bidang yang dikehendaki ketika itu, yang akhirnya mereka diangkat menjadi Nabi untuk memimpin umat. Mereka kemudiannya berjalan di tengah-tengah umat dan menjadi mulia dengan berdakwah. Awal dan akhir, kita seorang Muslim. Walau apa pun profession kita, maka kita harus berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah, supaya kegelapan dapat kita hancurkan, kekelaman dapat kita sirnakan, dan kita dapat menyinarkan cahaya Allah di muka bumi ini. Walaupun pelbagai risiko terpaksa kita hadapi, kita mungkin akan dituduh dengan pelbagai tuduhan seperti yang diterima oleh Rasulullah SAW sendiri ketika baginda mula berdakwah kepada kaumnya. Baginda dituduh orang gila seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surah Al-Hijr ayat ke-6. Begitu juga baginda dituduh sebagai orang yang memecah belahkan kesatuan dan dituduh sebagai orang yang mengadakan pendustaan.
Nabi Hud dalam surah Al-A'raf ayat ke-65 dan 66 dituduh sebagai orang yang tak waras dan pendusta. Dalam ayat yang ke-59 dan ke-60 pula, Nabi Nuh dituduh sesat oleh kaumnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan secara lengkap segala risiko yang terpaksa diterima oleh mereka yang ingin berdakwah di jalan Allah hanya kerana mereka tidak dapat memenuhi tuntutan nafsu masyarakat ketika itu. Mereka akan sentiasa mendapat prasangka buruk oleh masyarakat. Tetapi para nabi dan rasul ini tak pernah berhenti daripada menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sangat faham akan ujian-ujian yang akan menimpa mereka, seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Baqarah surah kedua ayat 214 yang bermaksud, apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepadamu cubaan sebagaimana halnya orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cubaan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Inilah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna dalam Majmu'atul Rasail. Seandainya mereka tahu apa yang kita perbuat, mereka akan bentangkan permaidani merah untuk kita sebagai sambutan dan tanda terima kasih terhadap apa yang kita lakukan dan bukannya menghina dan memfitnah kita. Jadi, bagaimana kita hendak menyebarkan cahaya Allah? Tak lain tak bukan dengan cara kita mentarbiah diri kita dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita terjun ke tengah-tengah umat untuk mengajakkan mereka kepada Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Jadi, marilah kita menggayakan diri kita dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kayakan pula orang lain sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terjun ke dalam masyarakat, seru mereka supaya kembali kepada sunnah, kembali pada Al-Quran agar mereka kaya jiwa, supaya mereka tak hidup dalam kegelapan jahiliah yang menyebabkan mereka menderita oleh pelbagai kerosakan yang telah terjadi. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya dan Allah redha dengan apa yang kita lakukan. Semoga Allah menunjuki kita ke jalannya, dan semoga walau apapun risiko yang kita akan terima, kita akan tetap berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi hamba yang terus sujud dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala.